Apakah maksud dengan tauhid tiga? Ada orang kata tak boleh belajar tauhid tiga ni sesat. Ada orang kata macam-macam, macam Kristian, Trinity lah macam-macam. Kita kata sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara, kalau kita sebut dengan baik, kita belajar dengan baik, insya-Allah tak jadi masalah. Tapi kalau kita telah diset dalam kepala kita tauhid tiga ni sesat, sesatlah dia, sebab minda dia sesat. Alhamdulillah, saya telah melalui 2 sistem pengajian. Kita belajar di Malaysia dipanggil sistem nak kenal Allah melalui sifat 20. Hafal daripada budak sampai hari ni pun hafal. Ingat lagi. Kemudian kita belajar pula satu lagi metod. Cara yang disebut oleh para ulama, kita nak kenal Allah, tauhid satu je. Mana kalau kata tauhid tiga tu salah, tauhid satu. Cuma cara meneliti dalil-dalil untuk memahami tauhid itu ada 3 cara. Baru dia panggil tauhid. Tauhid satu. Kalau kata 3 tauhid, mana ada 3 tauhid? Nama dia pun tauhid. Cuma cara. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah, ulama Maturidi contohnya, ulama yang masyhur tempat kita ni, kita kata kita belajar melalui sifat 20. Satu lagi aliran, dia panggil aliran cara salah ini, belajar sifat mengenali Allah melalui tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Maknanya nama dan sifat. Kita kena ambil perhatian lah kalau nak belajar agak. Oh, dia kata ambil di mana pembahagian ni? Tak ada pun orang dulu bagi. Kalau kita tanya soalan itu sama juga dengan soalan sana. Yang kita belajar, kita hafal sifat 20 ni ambil di mana? Adakah pernah Nabi bagi 20 sifat? Abu Bakar bagi? Tak ada. Habis yang ni pun kita kata tak ada. Tapi kita tengok kepada dalil masing-masing. Kita mula dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam ini. Itu dia panggil tauhid rububiyah. Oh, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, itu dia panggil asma' was sifat. Iyyaka na'budu, hanya mu aku sembah, itu dia panggil tauhid uluhiyah. Ini semua ni mereka bukan reka cipta sendiri. Dia ambil daripada istimbat Al-Quran. Maka dikata kita nak faham ini, kita belajar ini rububiyah, mana kita faham Allah Ta'ala Tuan kepada pemilik alam. Bila kita nak beribadat, Allah Ta'ala saja al-uluhiyah, ketuhanan Allah, berhak dipuja, dipuji, disembah. Nak kenal Allah Ta'ala, kita tak boleh kenal gini, kita kena kenal Allah melalui nama-nama dia, melalui sifat-sifat dia. Maka dia kata 3 cara pendekatan. Itu satu metod. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar dua-dua, kita pun boleh buat perbandingan. Yang ni cara ni, yang sifat 20 cara ni, mana lebih senang? Mana lebih mudah kita faham? Yang ni berdasar dia, dalil dia gini-gini. Sifat 20, dalil dia macam-macam ni. Mana lebih mudah? Sebab itulah bagi anak, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala bagi peluang anak-anak belajar semua. Kita belajar aliran ni, kemudian kita tengok yang mana lebih senang, lebih mudah, lebih dekat kepada dalil untuk menyampaikan, memperkenalkan, mengenali Allah kepada masyarakat. Mana lebih senang? Alhamdulillah. Saya ajar dua-dua, kita tanya orang tua, yang mana lebih mudah? Oh ya, dia kata ini lebih mudah. Sebab kita tak ada pergi sana pergi sini, nak kenal Allah, Allahu Ahad. Allah Ta'ala Rabbil Alamin, rububiyah. Sebenarnya daripada budak lagi kita dengar khatib dah sebut fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Saya sampai hari ni saya terngiang-ngiang lagi khatib yang awal yang kita pergi solat Jumaat di Masjid Bandar dulu. Tua dah khatib tu. Apa nama dia? Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Tapi bila mari kemudian ni belaga aliran, maka berlakulah tuduhan ni. Kita kata itu benarlah kata-kata
para ulama, man qalla tila'hu kasurat tiara. Siapa dia tak banyak dia kaji, dia akan banyak menentang. Jadi kita kena belajar. Jadi bagi anak, alhamdulillah. Oi, ada orang kata boleh bawa teroris. Mana ada teroris? Ini cara ini telah pun diajar di sekolah kita berapa lama? Sekolah menengah. Dalam buku pengajian Islam. Tak ada pula melahirkan pelajar-pelajar Malaysia ni teroris. Tak ada. Yang teroris tu, yang kata ada popok irhabi yang bom sana sini, semua aliran ada belakang benda tu. Bersikap adil lah tuan-tuan. Kalau kita nak bercakapnya kena adil dalam semua perkara. Alhamdulillah. Jadi cuba ambil belajar ni. Kemudian kita tengok nilai sendiri. Yang mana lebih senang untuk kita fahami, untuk kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Dua-dua ada. Tuan-tuan boleh tengok YouTube ni. Kemudian buat bandingan. Kita orang awam keliru. Orang awam tak orang awam pun, tuan-tuan ni orang belajar. Ada yang guru, ada yang ustaz, ada yang pegawai, ada yang orang biasa, ahli bisnes. Bukannya orang tak cerdik, tak ngaji langsung. Di situlah kita buat penilaian, kemudian kita tengok. Kita nak duduk melalui lorong mana yang lebih dekat jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sama juga dengan nak pilih guru. Kalau guru asyik duduk bertempik je, asyik duduk cerita orang je, ataupun asyik duduk cerita mimpi tu mimpi ni je, kita ambil satu guru lagi yang ni kerja dianya qala Allah qala Rasul, qala Ibnu Katsir, qala Nawawi, qala Syafi'i, qala Ahmad. Berbeza. Tuan-tuan boleh buat penilaian sendiri. Kita ada akal. Kita buat penilaian. Dia panggil al-mizan. Kita buatlah timbangan di atas neraca yang adil. Barulah kita nampak. Alhamdulillah.